Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Sepanjang saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pengkritik bebas di dalam sistem politik negara Malaysia ini, ada satu perkara yang sangat lucu berlaku dalam percaturan politik Malaysia sejak beberapa tahun saya terlibat. Shafie Apdal dan Tun Dr. Mahathir terpaksa menghantar orang-orang mereka di Sempurna Sabah untuk merayu dan menasihatkan keluarga saya agar mengarahkan saya untuk tutup mulut di dalam sistem politik negara Malaysia ini. Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal sangat takut apabila mendengar kritikan-kritikan yang cukup lantang dan pedas daripada seorang penganalisis politik bebas graduan master dalam bidang sains politik ini yang tidak ada kuasa politik dan jawatan politik. Saya ingin mengingatkan kepada Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal. Saya Jufazli Syekh Ahmad. Saya adalah warga negara Malaysia di dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya mempunyai kebebasan bersuara di sisi undang-undang dan perlembagaan negara ini bahawa saya boleh mengkritik mana-mana ahli politik dan boleh mengkritik apa sahaja berkenaan dasar dan polisi politik yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Maka saya mengharapkan hantaman dan kritikan bertubi-tubi ini kepada Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal. Jangan pula Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal berbaris di rumah pakcik-makcik saya, di rumah datuk nenek saya di Sempurna Sabah. Kau arahkan adik-beradik kau dan ahli keluarga kau untuk memberi amaran kepada keluarga saya. Jangan lagi dilakukan sebegitu ya. Kamu orang-orang kaya patut malu. Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal. Kamu penyamun-penyamun yang sangat kaya raya dalam Malaysia ini, kamu patut malu dengan saya. Saya tahu kritikan saya cukup berasas, mempunyai fakta dan bukti. Dan saya tahu sentimen politik yang saya bawakan ini boleh menghancurkan legasi empire kuasa Tun Dr. Mahathir dan anjing-anjing politiknya di seluruh negara. Saya ingin tegaskan, tolong hentikan Shafie Apdal, Tun Dr. Mahathir, keluarga Shafie Apdal di Sabah untuk datang berjumpa dengan keluarga saya bagi menutup mulut saya. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat Malaysia, saya tidak akan berhenti untuk mengkritik mana-mana ahli politik yang tidak pandai berhenti menipu dan memperbodohkan rakyat seperti apa yang dilakukan oleh kau, Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal. Mari kita bercakap tentang sejarah politik Shafie Apdal sebagai ahli parlimen di Sempurna. Untuk makluman rakyat Malaysia sekalian, Shafie Apdal menjadi ahli parlimen Sempurna sejak tahun 1995. Beliau direkrut oleh Tun Dr. Mahathir sejak tahun 1995. Dari tahun 1995 sehingga tahun 2020, Shafie Apdal menjadi ahli parlimen lebih kurang 25 tahun. Rakyat Malaysia mahu tahu apakah hasil 25 tahun ahli parlimen Sempurna itu yang berangan-angan mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya. Hasil yang pertama, selepas 25 tahun Shafie Apdal menjadi ahli parlimen Sempurna, daerah Sempurna itu heboh sebagai kawasan paling kotor di planet bumi. Pelancong-pelancong asing yang datang ke kawasan parlimen Sempurna, kononnya Sempurna itu mempunyai pulau-pulau yang cantik, laut yang cantik. Tetapi Shafie Apdal menyembunyikan satu fakta yang dikantoikan oleh pelancong-pelancong asing. Pelancong asing terpaksa mengutip sampah
hari-hari untuk menyindir pemimpin di kawasan tersebut. Pelancong asing membuat rakaman video eksklusif betapa kotornya kawasan darat dan kawasan laut di Semporna. Kenapa Semporna itu cukup famous di Sabah dan di seluruh dunia, kawasan Shafie Apdal sebagai kawasan paling kotor, penuh dengan sampah sarap di planet bumi ini? Kerana Shafie Apdal nak beli tong sampah yang banyak pun tak mampu. Kerana kerajaan warisan di Sabah yang sudah berkuasa di Kota Kinabalu, Sabah, nak bayar pekerja-pekerja ataupun membayar syarikat untuk membersihkan daerah Semporna itu pun Shafie Apdal tidak mahu lakukan. Ini bukan salah masyarakat sebab membuang sampah. Macam mana masyarakat nak buang sampah mengikut disiplin yang sepatutnya jika tidak ada tong sampah, Shafie Apdal? Inilah masalah sumbangan terbesar Shafie Apdal selama 25 tahun menjadi ahli Parlimen Semporna. So, hari ini Shafie Apdal, kau berangan nak jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Kau nak jadikan Malaysia ini sebagai negara yang penuh dengan sampah sarap seperti Semporna, supaya Malaysia ini popular dalam kalangan pelancong-pelancong asing bahawa Malaysia boleh menjadi dunia sampah sarap seperti Semporna. Semporna adalah ibu negeri penuh dengan sampah sarap jika Shafie Apdal menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Sumbangan kedua Shafie Apdal sepanjang menjadi ahli Parlimen Semporna. Untuk makluman pakcik-makcik, tuan-tuan, puan-puan, datuk datin, anak-anak muda sekalian, dari segi rekod pentadbiran Shafie Apdal sebagai ahli Parlimen Semporna, bangunan pasar ikan, bangunan pasar sayur pun tidak ada di Semporna. 25 tahun. Gaji dia satu bulan sebagai ahli Parlimen Semporna lebih RM25,000. Sebelum ini pernah menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar KKLW. Gaji dia ratusan ribu ringgit. Belum kira bilion ringgit dia rompak dengan ahli keluarganya. Itu skandal rompakan dia sepanjang dia menjadi Menteri KKLW. Hari ini dia jadi Menteri Keuangan Sabah, jadi Ketua Menteri Sabah, gaji ratusan ribu ringgit. Dia yang pegang duit Sabah. Tapi Semporna tu, bangunan pasar raya ikan, pasar raya sayur pun tidak ada. Sehingga orang-orang Semporna mengalahkan negara Afrika. Jual sayur, jual ikan di tepi-tepi jalan yang sangat kotor. Kalau pasar ikan dan pasar sayur ni pun Shafie Apdal tidak boleh bangunkan di Semporna, apa yang kau mimpi ni? Shafie Apdal nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Nak majukan Malaysia? Kau majukan dulu Semporna tu. Sudah 25 tahun kau diberikan peluang oleh pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Semporna. Tetapi kau tidak ada buat apa-apa, Shafie Apdal. Sumbangan ketiga, jalan raya berlubang-lubang, tidak ada jambatan yang dijanjikan di kawasan Pulau Bumbum Semporna. Saya terus terang, bukan sahaja kawasan Semporna jalan raya dia berlubang-lubang yang tidak ada lampu. Tetapi Shafie Apdal pernah berjanji untuk membina jambatan Bumbum di kawasan Parlimen Semporna, satu kawasan pulau, untuk menghubungkan Pekan Semporna dengan Pulau Bumbum Semporna. Janji itu sudah lebih kurang 10 tahun sehingga 15 tahun tidak ditunaikan oleh Shafie Apdal. Dan orang Semporna masih ingat janji-janji itu. Daerah-daerah lain, jalan raya dia penuh gravel, lecak warna oranye. Jalan raya berlubang-lubang. Walaupun rakyat Sabah itu membayar cukai jalan. Daripada zaman Shafie Apdal menjadi Menteri KKLW sehingga menjadi Ketua Menteri Sabah, janji-janji Shafie Apdal untuk membaiki jalan raya yang sangat teruk di Sabah, antara yang paling teruk dalam Malaysia,
Tetapi Shafie Apdal sengaja tidak mahu bangunkan jalan raya yang gravel, yang lecak, yang berlubang-lubang itu. Ini yang kamu cakap. Rakyat Malaysia perlu sokong jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia hanya atas alasan ini adalah peluang untuk orang-orang Sabah untuk jadi Perdana Menteri pula. Ini bukan tentang mahu memberi peluang kepada orang Sabah, orang Sarawak untuk menjadi Perdana Menteri. Shafie Apdal, tu Dr. Mahathir, yang amat kami hormati. Kalau calon Perdana Menteri ke-9 daripada Sabah itu penyamun, penyangak, penipu, pembohong, orang Semenanjung dan orang Sarawak tu bukan bodoh macam orang-orang Sabah. Macam orang-orang kau dalam Parti Warisan Sabah, Shafie Apdal. Orang Sabah bolehlah kau kasih bodoh, kau tipu lebih 20 tahun. Apa kau janji pada PRU 14 lalu, Shafie Apdal? Kau berjanji menuntut hak rakyat Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Hari ini DAP Sabah melobi nama kau demi hak rakyat Sabah, rakyat Sarawak dalam Malaysia. Kita perlu angkat Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri ke-9 Pakatan Harapan Plus. Janji ini sudah pernah dilakukan oleh DAP dan Pakatan Harapan bersama Parti Warisan Sabah, bersama Tun Dr. Mahathir pada PRU 14 yang lalu. 2 tahun Tun Dr. Mahathir berkuasa di Putrajaya. 2 tahun warisan APCO Pakatan Harapan DAP berkuasa di Putrajaya. Mana hak rakyat Sabah, rakyat Sarawak dalam Malaysia? Zero. Kau janji 20% royalti minyak kepada rakyat Sabah. Mana 20% itu kepada rakyat Sarawak, rakyat Sabah? Sampai tu Dr. Mahathir, DAP Pakatan Harapan Warisan dan APCO yang berkuasa di Putrajaya. Kau nak tipu siapa ni, Shafie Apdal? Kuasa autonomi ekonomi, kuasa autonomi immigration, kuasa autonomi pendidikan, kuasa autonomi politik. Ada kau tuntut? Ada tu Dr. Mahathir bagi? Ada DAP dan Pakatan Harapan di Putrajaya bagi kepada rakyat Sabah, rakyat Sarawak? DAP Sabah bersama Shafie Apdal dan tu Dr. Mahathir ini satu kem politik yang terus membuat propaganda dan penipuan politik. Hanya semata-mata untuk menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Kerana dendam politik Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal. Sanggup kamu copy-paste janji-janji penipuan manifesto PRU 14 yang lalu. Sebagai kesimpulan, saya ingin ingatkan, saya sebagai penganalisis politik bebas, pengkritik bebas, saya ada hak untuk mengkritik Shafie Apdal dan Dr. Mahathir dalam move politik ini yang cuba bermain propaganda politik tentang jawatan calon Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya. Tidak kiralah tu Dr. Mahathir mahu hantar seekor sapi kah, nak hantar seekor anjing kah, nak hantar seekor lembu kah, nak hantar seekor kambing atau seekor babi kah, atau seekor ular kobra kah menjadi calon Perdana Menteri ke-9 Pakatan Harapan Plus. Kami ingin ingatkan sebagai rakyat Malaysia, kami tidak pernah lupa bagaimana Pakatan Harapan Warisan dan APCO yang menjadi kerajaan 22 bulan di Putrajaya gagal melaksanakan semua manifesto itu dan menipu rakyat semua bangsa dan rakyat semua agama. Maka saya ingin ingatkan, selepas 24 jam tu Dr. Mahathir mengumumkan Shafie Apdal adalah calon Perdana Menteri ke-9 untuk Pakatan Harapan Plus, tu Dr. Mahathir juga menipu, menjual nama DAP amanah dan juga PKR. Kononnya Pakatan Harapan bersetuju untuk mencalonkan nama Shafie Apdal. Akhirnya tutap-tutap Pakatan Harapan tidak setuju dan tidak ada keputusan daripada peringkat pusat Pakatan Harapan. Shafie Apdal, sekalipun DAP amanah ataupun mungkin PKR ataupun Tun Dr. Mahathir menyokong anda menjadi calon Perdana Menteri ke-9 untuk PRU 15 akan datang, saya ingin ingatkan, rakyat Malaysia secara majoriti tidak akan lagi ditipu dan boleh diperbodohkan oleh kau yang menjadi sapi
tunggangan tu Dr. Mahathir. Shafie Apdal menipu orang Sabah, orang Sarawak, orang Malaya 1-2 kali tu bolehlah menggunakan manifesto PRU 14 lalu. Tetapi menipu kali ketiga, kali keempat, kali kelima ni, penipuan-penipuan propaganda politik ini tidak akan berjaya, Shafie Apdal. Angan-angan kau ni memang dah lama pun saya tahu sebagai penganalisis politik bebas kau berangan nak jadi Perdana Menteri. Kata pemimpin warisan, kenapa tidak Shafie Apdal menjadi Perdana Menteri? Pokok persoalan sekarang ni, rakyat di Malaya dan Sarawak tidak mahu kau jadi Perdana Menteri. Kalau orang Sabah pun tidak mahu kau jadi Perdana Menteri, apatah lagi negeri-negeri lain dalam Persekutuan Malaysia, Shafie Apdal. Tolong sedar diri dan tolong beli cermin supaya kau tahu seekor sapi itu hanyalah layak untuk makan rumput di Sabah. Checkmate and game over, Shafie Apdal. Terima kasih.